Sejak kebelakangan ini, kita dikejutkan dengan orang hilang. Tafsiran orang hilang bukan bermaksud berlakunya penculikan ke atas mangsa untuk tujuan melakukan jenayah atau meninggal dunia. Namun, tanpa disedari oleh mangsa, mereka sebenarnya telah gaib seketika dan muncul di sebuah alam lain yang begitu asing bagi mereka. Ada yang hilang hanya beberapa saat, kemudian muncul secara tiba-tiba. Sebaliknya, ada yang hilang beberapa bulan tetapi tidak kembali. Pertanyaan demi pertanyaan daripada sebahagian masyarakat tentang fenomena aneh ini masih menghantui sehingga hari ini. Apakah kesalahan yang telah dilakukan oleh mangsa sehingga gaib tanpa disedari oleh keluarga mereka? Apakah mangsa berkenaan dianggap orang yang istimewa kerana berpeluang gaib dan dapat melihat alam dan negara gaib itu? Persoalan ini sukar dijawab sebab jika dikemukakan kepada segelintir di kalangan masyarakat kita akan menganggapkannya sebagai karut, tidak masuk akal dan mustahil. Di dalam kitab suci Al-Quran telah dinyatakan tentang kewujudan makhluk gaib ataupun makhluk halus yang pada pandangan manusia. Manakala tafsiran makhluk halus meliputi hantu, bunian, jembalang, pontianak, langsuir, pelesik dan sebagainya. Terdapat 49 surah yang meliputi 216 ayat di dalam Al-Quran telah dinyatakan dengan jelas oleh Allah SWT bahawa selain manusia, makhluk halus yang terdiri daripada bangsa jin, iblis, syaitan dan ifrit sememangnya wujud yang sewajarnya perlu disedari oleh manusia yang beriman kepada penciptanya. Manakala ulama-ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah sendiri mengakui tentang kewujudan makhluk-makhluk halus secara hakiki, malah kewujudan mereka lebih ramai daripada manusia. Berdasarkan kepada hal tersebut, berlakunya beberapa peristiwa kehilangan kanak-kanak sulung ini yang dapat pergi ke alam gaib menggambarkan hakikat yang sebenarnya. Misalnya, ketiga-tiga beradik yang hilang pada awal November tahun 2004, Syahrudin Salihuddin 6 tahun, Budin Salihuddin 5 tahun dan Maryam Salihuddin 3 tahun dipercayai disembunyikan bunian ketika bermain-main berhampiran rumah mereka di ladang Velkra Mambang Seberang, Paluh Hinai di Pekan Pahang. Telah ditemui semula di kawasan berpaya berhampiran Kampung Tanjung Cempaka, kira-kira 6 km dari rumah mereka. Manakala adik Nur Fatin Idani yang lebih mesra dipanggil oleh neneknya Kak Iyong 9 tahun dari Kampung Bukit Apam, Pasir Mas Kelantan yang juga dilaporkan hilang selama 3 hari di kawasan rumah mereka. Kemudiannya ditemui semula di Kampung Banggul Jering yang terletak kira-kira 2 km dari kampung berkenaan, membuktikan kanak-kanak yang gaib seketika itu sebenarnya diambil dan disembunyikan oleh makhluk berkenaan. Pandangan masyarakat sebegini menganggapkan hanya dirinya sahaja yang menghuni di alam ini. Hakikatnya, bukan manusia sahaja yang dapat bergerak di alam ciptaan ilahi. Sebaliknya, ia turut dihuni oleh makhluk-makhluk yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar manusia, sedangkan mereka dapat melihat manusia dengan jelas. Mereka juga seumpama manusia, mempunyai bangsa, perkampungan dan penempatan, terpaksa bekerja untuk mendapatkan nafkah hidup seperti makanan dan minuman, berkeluarga, mempunyai anak pinak dan tidur sebagai rutin harian dalam kehidupan. Kebanyakan masyarakat menyebutkan makhluk yang gaib itu sebagai makhluk halus kerana manusia tidak nampak kelibat dan rupa paras yang sebenar. Maka penglihatan nur rohani dan kelebihan yang diberikan oleh Allah SWT sahaja membolehkan manusia dapat melihat rupa makhluk berkenaan walaupun bukan dalam rupa yang azali. Individu manusia yang gaib bermakna mereka dapat pergi ke alam yang tidak dapat dilihat dengan mata dan dijangkau oleh pemikiran manusia. Individu manusia yang dapat pergi ke alam yang dihuni oleh makhluk halus dapat melihat tentang keindahan alamnya yang bergemerlapan, serba cantik, bersih dan menyegarkan, tidak sebagaimana di alam manusia yang dipenuhi sampah sarap dan kaya dengan kekotoran. Alam yang dihuni oleh makhluk halus tidak sebagaimana alam manusia walaupun keadaan iklim dan cuacanya tidak jauh bezanya.
Jika individu yang berpeluang pergi ke alam makhluk halus berkenaan, suasananya sungguh nyaman dan tenteram. Walaupun adanya musim panas, tetapi kepanasannya tidaklah terlalu ketara dan tidak terlalu sejuk. Manakala sifat diri makhluk berkenaan berbudi pekerti, tulus, bersopan santun, berbudi bahasa, malah saling menghormati di antara golongan mereka sebagai rakan dan sahabat, tidak sebagaimana segelintir di kalangan manusia yang dipenuhi penyakit hati seperti dendam, iri hati, cemburu dan dengki khianat. Dengan kesempurnaan alam makhluk halus menyebabkan masyarakat mereka dapat hidup dalam suasana aman dan tenteram. Tetapi tahukah anda, keamanan yang dikecapi oleh makhluk halus menjadi porak-poranda yang sebenarnya berpunca daripada angkara dan sikap tamak manusia. Keadaan ini amat jelas berhubung misteri kehilangan sebuah helikopter Bell 206 Long Ranger di Berrio, Sarawak pada bulan Julai tahun 2004 berpunca daripada sikap manusia. Pencerobohan manusia menyebabkan kemusnahan bandar serta perkampungan jin di Berrio turut menyebabkan 37 bangsa jin terbunuh, seterusnya menyebabkan rumah-rumah mereka rosak teruk. Ini merupakan tuntutan bangsa jin supaya segala kerosakan tersebut dibayar ganti rugi. Manusia sebenarnya rakus, sebab itulah makhluk halus ingin memberikan pengajaran kepada manusia yang melakukannya supaya insaf. Kalau kita hitung sebab-sebab manusia sesat, hilang dan gaib tanpa disedari kerana keangkuhan manusia sendiri. Misalnya apabila kawasan hutan diceroboh atau untuk diterokai sebagai alasan untuk dijadikan kawasan perumahan, kawasan peranginan dan sebagainya. Tanpa manusia sedari bahawa kawasan-kawasan berkenaan menjadi tempat makhluk-makhluk halus menjadikannya sebagai tempat tinggal untuk membiarkan keturunan mereka. Tetapi kerana sikap manusia yang tamak haloba, yang tidak habis-habis memikirkan keuntungan dan melihat harta benda dunia, maka tempat tinggal makhluk berkenaan diganggu dan dicerobohi. Maka terpaksalah mereka berpindah ke penempatan yang baru bagi mengelakkan keturunan mereka tidak ditimpa masalah. Tetapi manusia tidak nampak dan tidak sedar kerana kejahilan yang ada pada diri manusia sendiri. Namun manusia menganggapkan merekalah makhluk yang bertuah kerana mempunyai akal. Apabila tempat penginapan mereka telah rosak kerana dirosakkan oleh tangan-tangan gatal manusia, menyebabkan mereka hilang sabar. Begitulah juga dengan manusia. Jika harta benda dicerobohi dan rumah kediaman kita dirosakkan, kita sendiri pun menjadi hilang sabar. Hal yang sama turut tidak disukai oleh makhluk halus. Jadi sebagai pengajarannya, mangsa berkenaan akan disakat dengan berbagai masalah supaya penceroboh itu dapat berfikir dan untuk menandakan ada makhluk lain yang menghuni di kawasan itu. Satu lagi sebab mengapa manusia bertuah dapat pergi ke alam gaib atau telah digaibkan oleh makhluk berkenaan ialah kerana sifat dan budi pekerti luhur yang ada pada mangsa. Malah kadang-kadang kerana kecantikan yang ada pada manusia juga menjadi tarikan makhluk halus seperti bunian yang gemar kepada kebersihan, kesempurnaan dan kecantikan. Selain itu, makhluk berkenaan juga tidak menggemari wujudnya pertengkaran dan sikap suka bertegang urat yang sering ditunjukkan oleh manusia, lebih-lebih lagi terhadap kanak-kanak. Apatah lagi jika kanak-kanak kerap dimarahi, terutamanya di waktu hampir senja kerana ketika inilah makhluk berkenaan berkeliaran. Mungkin suasana di alam manusia hampir gelap, sebaliknya suasana di tempat mereka masih siang. Di samping itu, sesetengah manusia disembunyikan oleh makhluk halus kerana kecuparan mulut dan mempersendakan makhluk berkenaan. Ada yang mencabar makhluk berkenaan supaya menunjukkan diri kerana pencabarnya mahu melihat kehebatan makhluk halus itu, sama ada mahu mematahkan leher dan menampar makhluk berkenaan. Ini juga suatu perkara yang menjadi kemarahan dan menyebabkan makhluk berkenaan hilang sabar. Tentunya manusia yang tidak sedar diri itu akan menerima padah akibat mulut celupar itu. Perkara seumpama ini bukannya sengaja direka-reka, tetapi telah menjadi satu berita yang mengejutkan. Bahkan ada juga manusia yang disembunyikan oleh makhluk halus kerana kawasannya dikotori dengan sampah dan najis manusia. Walaupun hakikatnya manusia membuang sampah dan najis di alam manusia, tetapi sedarilah bahawa apabila ke tempat-tempat yang agak pelik seperti di kawasan gua, bukit bukau, gunung ganang dan hutan rimba merupakan kawasan tempat tinggal mereka.
Mereka mempunyai beberapa peralatan dan perhiasan yang cantik-cantik yang sering dijaga dan diberikan perhatian. Seandainya barangan perhiasan mereka dikotori najis atau kawasan halaman rumah mereka dikotori sampah sarap dan bahan-bahan buangan, mereka tentunya hilang sabar. Jadi sebagai taruhannya, manusia berkenaan perlu mendapat pembalasannya. Bagi individu yang menggemari rekreasi di kawasan hutan, patut juga menjaga tata susila dan tingkah laku di kawasan berkenaan. Berikutan itu, apabila ternampak benda-benda aneh seperti bunga-bungaan cantik yang jarang ditemui, ayam hutan dan kijang yang jarang dilihat dan agak pelik, malahan kawasan yang agak luar biasa pada akal manusia, hal-hal yang disebutkan itu tidak perlu diganggu. Ini kerana benda-benda aneh itu merupakan haiwan peliharaan makhluk berkenaan yang mungkin terlepas di alam manusia, namun manusia yang tidak menyedari malah mengganggunya akan menerima akibatnya. Perlulah berhati-hati dan sentiasa memberikan perhatian apabila kita di tempat mereka kerana mereka juga makhluk Allah SWT yang mempunyai hak sebagaimana manusia juga. Sumpama kita sebagai tetamu ke rumah rakan, perlulah kita memberikan salam terlebih dahulu. Jika dibenarkan masuk, maka silakanlah. Tetapi jika tidak diizinkan, maka lebih baik pulang sahaja. Begitulah amalan yang diterapkan oleh Rasulullah SAW. Begitu halnya apabila kita mengunjungi kawasan mereka, pandai-pandailah menjaga diri.